Assalamualaikum semua. Selamat berjumpa lagi dalam PDPR Pendidikan Kesihatan tahun 4. Okey, baik, cikgu akan mulakan PDPR hari ini dengan tajuk unit 13 iaitu bukan kupinter. Okey, dalam tajuk ini objektif pembelajaran kita adalah yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis kecederaan semasa bersukan, dan yang kedua untuk mengetahui bantuan awal yang diberi kepada mangsa-mangsa cedera. Okey, baik. Kita tengok dulu bahagian yang pertama dalam pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum itu kita bacakan doa belajar dahulu. Okey, saya minta semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Untuk situasi yang dinyatakan, contohnya di sini, Nadim telah menyertai suatu pertandingan sukan. Semasa perlawanan itu berlangsung, kakinya telah mengalami kecederaan akibat ditackle oleh pihak lawan. Okey, dalam permainan sukan, perkara yang biasa berlaku adalah tackle dan sebagainya. Jadi semasa aktiviti berikut, kecederaan boleh berlaku kepada kamu ataupun kawan-kawan kamu. Okey, untuk memberi bantuan awal kepada kawan kamu, kita mesti tahu apakah jenis bantuan yang boleh kita berikan. Okey, akibat bertembung, jadi Nadim mengalami kecederaan lebam dan terseliuh. Lebam dan terseliuh adalah jenis kecederaan ringan. Lebam ialah keadaan permukaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Okey, apabila saluran darah dalam kulit kita tercedera, jadi dia akan menunjukkan kesan yang berwarna biru pada kulit tersebut. Jadi kemudian terseliuh pula adalah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Okey, jadi apabila anggota badan kita, contohnya kaki kita, bergerak pada sendi melebihi had pergerakannya, dia akan mengalami kecederaan terseliuh. Okey, lebam punca-puncanya adalah yang pertama, terkena hentaman ataupun hentakan objek yang keras ataupun objek yang berat, pelanggaran antara manusia, haiwan atau objek, dan juga akibat daripada terjatuh. Okey, gejala-gejala adalah ataupun kesan yang boleh kita lihat pada kulit ialah keadaan bengkak, yang kedua berasa sakit dan lenguh, yang ketiga kawasan tercedera itu berwarna biru ataupun ungu, dan kawasan kecedera biasanya berasa panas akibat daripada saluran darah tersebut. Okey, kita tengok pula rawatan untuk lebam. Okey, tempoh untuk sembuh biasanya adalah antara 5 hingga 7 hari. Dan cara rawatan ialah yang pertama, yang pertama kamu boleh tuam sejuk menggunakan ais selama kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Okey, jadi selama 2 hari yang pertama tersebut kamu boleh tuam dengan menggunakan ais selama 10 minit untuk setiap 2 jam. Kemudian selepas 2 hari barulah kita boleh tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan berlaku. Okey, tuam panas ini boleh dilakukan hanya selepas 3 hari daripada hari kecederaan. Okey, jadi 2 hari yang pertama kamu tidak boleh tuam panas, kamu cuma perlu tuam sejuk menggunakan ais sahaja. Dan tuam panas ini adalah secara berselang-seli dengan tuam sejuk selama lebih kurang 10 minit juga untuk 3 kali sehari. Okey, rawatan awal lebam, cara bantu mula. Contohnya apabila kejadian ini berlaku di depan mata kita,
ke atas kawan-kawan kita. Jadi apa yang boleh kamu lakukan adalah yang pertama, okey, apakah yang kamu lakukan kepada kawan kamu ataupun jika kecederaan itu berlaku kepada kamu sendiri, yang pertama kamu perlu rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Okey, jangan teruskan aktiviti. Yang kedua, tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam. Yang ketiga, balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih. Okey, ini adalah untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Yang seterusnya adalah tinggikan kedudukan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Okey, yang ini penting untuk kita meredakan kesakitan tersebut. Okey, manakala kita tinggikan anggota badan yang tercedera itu melebihi aras jantung, contohnya apabila kita berbaring dan kita alaskan kaki kita dengan bantal ataupun kerusi, kita akan meredakan kesakitan pada anggota yang lebam. Dan seterusnya, akhir sekali, rujuk pengamal perubatan seperti doktor ataupun guru-guru yang boleh merawat kamu di sekolah. Baik, kita tengok pula kecederaan terseluh. Punca-punca terseluh adalah contohnya terpijak permukaan yang tidak rata. Okey, jadi kaki kita boleh bergerak ataupun sendi kita boleh terseluh. Yang kedua, mendarat dengan teknik yang tidak betul, contohnya ketika melompat, contohnya melakukan lompat jauh ataupun melakukan aktiviti-aktiviti sukan yang biasa kita lakukan di padang. Contoh yang seterusnya adalah tergelincir akibat lantai licin ataupun berpasir. Jadi gejala-gejala yang boleh kita lihat adalah yang pertama, cedera pada sendi dan ligamen. Yang kedua, anggota itu bengkak dan lebam. Jadi kita juga sukar bergerak dan kawasan yang tercedera itu berasa panas. Okey, rawatan untuk terseluh. Okey, untuk terseluh ini, tempoh untuk sembuh adalah selama 2 hingga 3 minggu. Yang ini lebih lama daripada lebam kerana cedera ini lebih serius daripada lebam. Okey, jadi cara rawatan yang pertama adalah tuam sejuk menggunakan air selama lebih kurang 10 minit juga. Okey, lebih kurang 10 minit. Tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan, sama seperti rawatan awal untuk lebam tadi. Okey. Baik, cuba kamu fikirkan kesan jika kita tidak memberikan bantu mula yang betul kepada kecederaan lebam dan terseluh. Contoh, apabila kawan kamu mengalami kecederaan semasa bermain dan kamu tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi cuba kamu fikirkan apakah yang mungkin akan terjadi kepada kawan kamu. Okey. Jadi itulah kepentingan kita untuk mengetahui rawatan awal kepada mangsa-mangsa lebam dan terseluh. Okay, semasa kecederaan dalam tempoh 48 jam, kamu dilarang untuk menyapu minyak urut ataupun lotion panas. Okay, ataupun menggunakan pad panas dan bergerak aktif untuk mengelakkan kecederaan lambat pulih. Okay, jadi minyak urut, lotion panas dan pad panas ini adalah alat-alat ataupun bahan-bahan yang mengandungi haba yang panas dan dia tidak sesuai untuk rawatan lebam dan terseluh kerana kita perlu menyejukkan kawasan yang cedera, bukan menyapu benda-benda ataupun ubatan yang panas seperti minyak urut yang panas. Okay. Dan kita juga tidak boleh bergerak aktif kerana ia akan mengakibatkan kecederaan itu lebih serius. Okay, jadi kamu perlu tuam sejuk dan berehat. Okey, sediakan payung sebelum hujan. Ini adalah cara ataupun teknik rawatan mula ataupun bantu mula untuk mangsa lebam dan terseluh. Teknik ini kita namakan teknik Pricer, iaitu P-R-I-C-E-R. Okey, apakah Pricer? Okey, P adalah untuk prevent ataupun hentikan. Contohnya, berhenti melakukan aktiviti.
R ialah rest ataupun rehat. Rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan bengkak atau terseliuh. I adalah ice ataupun ice yang digunakan untuk tuam sejuk untuk kawasan yang tercedera. Kemudian C adalah kompres ataupun tekanan, iaitu balut kawasan yang tercedera untuk mengenakan tekanan pada kawasan yang cedera. E ialah elevation ataupun meninggikan, iaitu meninggikan kawasan yang tercedera melebihi aras jantung. Dan R ialah refer ataupun rujuk, iaitu rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan yang lanjut. Okey, elakkan semasa rawatan. Semasa rawatan lebam dan terseliuh, perkara tersebut perlu kamu elakkan. Yang pertama, heat ataupun kepanasan. Okay, penggunaan lotion panas ataupun pad panas boleh meningkatkan pengaliran darah dan memburukkan keadaan kecederaan. Keadaan ini boleh melambatkan proses penyembuhan. Yang kedua adalah A, iaitu alkohol. Alkohol juga boleh meningkatkan pengaliran darah dan memburukkan keadaan kecederaan. Jadi keadaan ini boleh melambatkan penyembuhan juga. R, iaitu run ataupun lari ataupun aktiviti lasak. Pergerakan yang berlebihan boleh menyebabkan proses penyembuhan lambat. Yang akhir sekali adalah masaj ataupun urutan. Tekanan dan urutan yang berlebihan boleh melambatkan proses penyembuhan. Jadi HARM ataupun HAM ini perlu kamu elakkan semasa rawatan terseliuh dan juga lebam. Okey, soalan uji minda tersebut boleh kamu jawab dalam link yang cikgu akan berikan nanti. Okey, ada 3 soalan yang tersebut. Okey, jadi soalan ini kamu akan jawab semasa mengisi kehadiran nanti. Alright. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran PTPR pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti PTPR pada hari ini bersama cikgu. Okey, jadi jangan lupa selepas ini klik pada link yang cikgu berikan untuk mengisi kehadiran dan menjawab beberapa soalan latihan. Okey, kerana itu sahaja untuk latihan hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Assalamualaikum.